Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini untuk 100 Hari Kerajaan Perpaduan bersama dengan saya Iman Faruqi, kita tumpukan berkenaan dengan dana politik dan antara lain kenyataan dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said yang menjelaskan ketika ini bila sebut tentang dana politik tidak ada undang-undang yang membenarkan sumbangan kepada mana-mana parti politik, bahkan memberi sumbangan kepada parti politik boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 jika ada elemen rasuah. Setakat hari ini, akta yang ada adalah akta SPRM dengan akta kanun persiksaan, penal code. Di segi akta yang ada pada hari ini, perbuatan tersebut tak dibenarkan. Kecuali kalau adanya exemption to the rule melalui akta tersebut. Kalau orang kata adanya justifikasi tu niat baik, justifikasinya untuk membantu, tetapi setakat hari ini tidak ada undang-undang yang boleh memberi legitimasi kepada tindakan tersebut. Azalina berkata bagi tujuan membawa Akta Pendanaan Politik ke Dewan Rakyat, beliau mahu sebuah jawatan kuasa pilihan khas ditubuhkan yang disertai ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang untuk memperhalusi akta berkenaan. Beliau menegaskan adalah tidak adil untuk menyalahkan kerajaan sekiranya ia tidak dapat disegerakan memandangkan cadangannya telah pun dibangkitkan dalam pentadbiran lalu tetapi tidak pula dibawa melalui proses rundingan dengan semua parti politik. Oleh demikian, untuk kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan dana politik dan reformasi institusi untuk mengetahui lebih lanjut apakah bentuk pelaksanaannya, bagaimanakah proses yang harus dilalui sebelum ia direalisasikan, ketika ini dalam talian bersama kita Aira Azhari, pengurus pendidikan IDS. Dan Aira, kita nak mulakan dahulu dengan satu tulisan yang terbitkan pada September 2021. Aira menyatakan bahawa susulan daripada pelan rasuah, anti rasuah yang dikeluarkan oleh kerajaan ketika itu antara lain menjelaskan bahawa dana politik merupakan antara sumber atau punca utama berlakunya rasuah dalam negara kita. Mulakan dengan di situ untuk berikan gambaran apakah dimaksudkan dengan dana politik. Ya, jadi sebenarnya masalah yang membelenggu politik kita sekarang ialah kita tak ada satu definisi apa sebenarnya maksud dana politik ataupun apa sebenarnya maksud pendermaan kepada parti politik. Jadi apa yang kita lihat berlaku sekarang, hampir setiap minggu ada saja ahli politik yang didakwa kerana menerima sejumlah wang yang biasanya banyaklah, berjuta-juta ringgit di dalam bank account, sama ada bank account mereka sendiri ataupun bank account syarikat yang ditubuhkan oleh mereka. Dan apabila didakwa di mahkamah, mereka akan menyatakan bahawa wang itu merupakan satu dana politik yang digunakan untuk pilihan raya ataupun aktiviti politik. Tetapi disebabkan ketiadaan satu akta yang memberi definisi kepada apa itu dana politik, bagaimana dana politik boleh dibelanjakan, maka akibatnya wang yang dijumpai di dalam bank account ini ialah rasuah. Ya, kerana dalam akta SPRM jelas menyatakan bahawa jika terjumpa sejumlah wang seperti ini di dalam akaun bank, lagi-lagi seorang ahli politik, ia akan mendatangkan kecurigaan, duit itu datang dari mana. Jadi masalah pokok dia sebenarnya kita tak ada, bila kita tak ada akta itu, maka definisinya tak jelas. Duit yang diberikan kepada ahli politik ni sebenarnya untuk tujuan apa? Adakah ia untuk tujuan penggunaan peribadi untuk membeli rumah, membeli kereta dan sebagainya, ataupun adakah duit itu memang legitimately digunakan untuk aktiviti politik seperti kempen ataupun seperti membayar sewa pusat khidmat rakyat, contohnya membayar gaji pekerja dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya masalah pokok dia, dan saya rasa ramai orang Malaysia kurang fahamlah isu ni. Bila kita fikir tentang duit di dalam politik, kita rasa automatik kita akan label sebagai rasuah. Dan memang dalam sistem undang-undang kita sekarang ini memang mudah untuk kita tangkap ahli-ahli politik kerana rasuah disebabkan kita tak ada satu definisi yang jelas. Apa itu dana politik?
dan dari mana duit itu datang dan bagaimana duit itu digunakan. Baik. Jadi itu masalah pokok dia. Aira, kita letak tepi berkenaan dengan akta yang masih belum lagi dibentangkan, belum dibahaskan, belum diluluskan. Tapi pemahaman secara menyeluruh berkenaan dengan dana politik itu berikan gambaran kepada penonton kita bila sebut tentang dana politik itu yang ideal, yang seharusnya dilaksanakan seperti mana dilakukan oleh negara-negara lain seperti Singapura sebagai contoh. Apakah yang dihasratkan melalui akta tersebut? Kerana seperti mana dibangkitkan, manakala kita tidak punya idea yang jelas kerana amalannya bila gadai emas bagi pada parti politik itu dianggap sebagai satu yang mulia, sedangkan ia merupakan satu tindakan yang seharusnya diregulate supaya ia dapat memastikan ia bukan tujuan untuk rasuah, sebaliknya benar-benar tujuannya adalah untuk sumbangan semata-mata. Ya, jadi ini soalan yang baik sebab saya rasa ramai di kalangan rakyat Malaysia kita tak berapa faham duit di dalam politik itu digunakan untuk apa. Jadi untuk kita klasifikasikan dana politik itu sebagai halal ataupun sebagai legal ya dari segi undang-undang, duit tersebut sepatutnya harus digunakan untuk aktiviti-aktiviti parti politik contohnya, dan ini boleh melibatkan aktiviti di ketika kempen pilihan raya dan juga di luar kempen pilihan raya. Contohnya ketika kempen pilihan raya dia agak straightforward lah, iaitu kita nak ada parti politik biasanya akan print bendera, print baju, akan menyewa pusat khidmat ataupun pusat untuk menjalankan operasi kempen. Contohnya dia akan bayar untuk kenderaan untuk membawa mereka rumah ke rumah untuk kempen. Jadi itu agak jelas di mana wang itu dibelanjakan. Di luar musim pilihan raya, kita kena ingat ahli politik ni kerja dia tak berhenti selepas PRU ya. Jadi di antara PRU itu, dana politik itu digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti parti seperti membuat program. Contohnya parti politik di Malaysia sering buat program untuk penduduk di sesetengah kawasan ataupun untuk memberitahu gagasan mereka. Contohnya parti A ingin melaksanakan dasar untuk warga emas contohnya. Maka wang tu digunakan untuk tujuan seperti itu dan juga membayar staff membayar staff yang bekerja untuk parti. Yang bekerja di headquarter parti dan juga bekerja di cabang-cabang kawasan bahagian dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kegunaan dana politik. Dan wang yang didermakan untuk tujuan politik itu haruslah telus. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai hak untuk tahu wang itu datang daripada mana. Adakah ia datang daripada ahli-ahli perniagaan yang kaya ataupun datang daripada pembayar cukai contohnya. Ada negara yang menggunakan public funding ataupun wang yang datang daripada pembayar cukai untuk aktiviti parti politik seperti Jerman contohnya. Jadi ini memberi satu kategori yang jelas lah kepada apa penggunaan wang dalam politik. Dan saya rasa masih awareness tentang perkara ini masih lagi rendah lah di kalangan Kita rakyat nak kupas Malaysia. lebih lanjut berkenaan dengan dana parti politik yang datang daripada kewangan awam ataupun daripada public coffers, daripada pembendaharaan negara. Aira menulis pada tahun 2021 katanya antara penyelesaian kepada masalah dana swasta ialah sistem pendanaan awam di mana wang pembayar cukai diperuntukkan oleh kerajaan untuk parti-parti politik. Dana awam ini boleh digunakan oleh parti politik untuk aktiviti kempen dan kos operasi seperti sewa pejabat, membayar gaji pekerja dan sebagainya. Tahun 2023, idea ini adakah masih relevan dan wajar untuk dipertimbangkan dimasukkan dalam akta pendanaan politik yang akan dicadangkan nanti? Ya, saya rasa idea ini masih lagi wajar dan saya juga berpendapat bahawa jika kita ada satu sistem pendanaan awam yang jelas dan juga yang sama rata dan juga adil kepada parti-parti politik, ini boleh membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan kebergantungan parti-parti politik kepada sektor swasta ataupun kepada tycoon-tycoon ahli perniagaan yang kaya. Yang tentu sekali
bila mereka menderma kepada parti politik, mereka akan harapkan imbuhan, mereka akan harapkan mendapat kontrak projek dan sebagainya, dan ini sebenarnya yang merosakkan sistem politik kita sekarang. Jadi jika kita ada satu sistem pendanaan awam dan tentunya sistem pendanaan awam ini tidak boleh memberi wang yang parti politik perlukan dengan sepenuhnya. Jadi dia tak ada akan bagi 100% wang kepada parti politik. Parti politik masih kena cari wang dari sumber yang lain, tetapi sekurang-kurangnya kos operasi, kos membayar staff itu sudah kita dapat, mereka dapat wang itu daripada state, Jadi ini boleh sedikit sebanyak mengurangkanlah pengaruh aktor-aktor swasta yang ataupun ahli-ahli perniagaan yang sedang berlaku sekarang. Jadi saya percaya ini masih relevan. Dalam konteks ataupun dalam tradisi pilihan raya ataupun politik dalam negara kita, ia merupakan satu rahsia terbuka apabila sesebuah parti menjadi pemerintah, mereka bukan sahaja mendapat akses kepada dana swasta untuk tujuan mendanai aktiviti politik, tapi juga boleh menggunakan jentera kerajaan secara tidak langsung untuk mempengaruhi undi ke arah parti pemerintah. Jadi untuk memastikan bahawa kehadapan sekiranya ada akta dana politik tersebut, ia masih lagi menjadikan padang itu sama rata, tidaklah pembangkang itu ketinggalan ataupun terikat kerana tidak mempunyai jentera seluas dan juga sebesar parti pemerintah, dan bagaimana kita boleh memastikan bahawa itu melahirkan demokrasi yang matang dalam negara? Ya, ini satu soalan yang bagus sebab dia ada beberapa jawapan sebenarnya. Yang pertama sekali, penggunaan jentera-jentera kerajaan dalam dalam kempen politik ataupun untuk aktiviti politik secara amnya sebenarnya sudah diharamkan oleh Election Offences Act, yang memang kita dah guna pakai pun selama ini, cuma isunya ialah sama ada ianya dikuatkuasakan ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ada akta pendanaan politik yang mempunyai dua perkara, iaitu yang pertama yang mewajibkan ketelusan dalam sumber dana, dan yang kedua ada provision untuk public funding of political parties, maka kita akan ada satu sistem di mana ada setengah negara mereka membenarkan jentera kerajaan ataupun jentera negara digunakan oleh semua parti ketika kempen. Contohnya state media punya outlet, contohnya BBC ataupun outlet-outlet media seperti Bernama contohnya digunakan oleh parti politik secara sama rata. Jadi parti politik pun boleh mengurangkan kos di situ. Jadi tak payah nak bayar airtime di TV yang menelan kos yang sangat banyak. Contohnya. Jadi ini pun boleh diletakkan di dalam akta yang boleh dikira sebagai public funding juga of political parties. Dan yang kedua tentunya public funding ini tidak boleh diberi secara percuma lah. Kalau kita dah bagi wang, maka kena ada ketelusan di mana parti politik harus declare bagaimana wang itu dibelanjakan, dan ini semua perlu diletakkan sebagai satu database lah di mana semua rakyat Malaysia mempunyai akses. Jadi sedikit sebanyak padang itu boleh disamaratakan dan kita akan kurangkan persepsi bahawa parti yang di dalam kerajaan akan go after parti pembangkang setiap kali mereka mendapat kuasa, dan itu sebenarnya persepsi yang sangat berbahaya, dan itulah yang tengah berlaku di Malaysia sekarang. Baik. Aira, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini untuk kita mengupas lanjut berkenaan dengan danang politik dan juga reformasi institusi, bukan sahaja soal aktiviti politik tapi juga untuk pastikan bahawa padang sama rata, demokrasi yang lebih baik dan akses yang lebih baik kepada semua. Selepas daripada kita kembali selepas ini, kita bawakan kepada anda apakah antara contoh undang-undang yang ada. Kerana di Singapura ada dilaksanakan undang-undang berkenaan dengan political contribution, dan seperti mana kita tahu di Amerika Syarikat juga mempunyai regulasi atau peraturan lebih ketat bila sebut tentang pendanaan politik ini. Jawapannya kembali kita selepas ini. Kita berehat seketika. Kembali untuk 100 hari kerajaan perpaduan, tumpuan kita ketika inilah dana politik dan reformasi institusi. Kalau kita lihat kepada amalan di negara jiran, Singapura ada diperkenalkan satu akta disebut sebagai Political Donation Act 2000
pada tahun 2000 yang mana antara lain menjelaskan bahawa hanya sesetengah individu ataupun entiti dibenarkan untuk memberikan sumbangan politik. Yang pertamanya dalam akta tersebut menyatakan bahawa hanya mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas boleh membuat sumbangan politik, dan juga syarikat-syarikat yang berdaftar ataupun Singapore Control Company yang boleh memberikan dana politik di negara tersebut kepada mana-mana calon yang bertanding ataupun ahli politik dalam negara tersebut. Dan antara syarat lain juga dinyatakan dalam akta ini bahawa sumbangan tersebut tidak boleh anonymous, tidak boleh diketahui, tidak diketahui entiti orang yang berikan sumbangan tersebut. Sebagai contoh, dalam handbook yang diterbitkan oleh Kerajaan Singapura menyatakan bahawa sekiranya ada sumbangan yang diberikan tapi tidak dijelaskan siapakah ataupun dari mana datangnya sumber itu, maka tidak boleh diambil dana tersebut. Dalam konteks Amerika Syarikat, ini merupakan contribution limit untuk tahun 2023-2024 yang dikeluarkan oleh FEC di Amerika Syarikat, yang sejelas kalau anda lihat seorang individu di sebelah kiri itu tidak boleh memberikan sumbangan kepada mana-mana entiti, atau bagi contoh di sini candidate committee tidak melebihi $3,300 Amerika untuk satu pilihan raya. Dan dapat disaksikan juga di sebelah kiri itu antara contoh-contoh lain mereka yang ingin berikan sumbangan, dan diletakkan secara jelas berapakah jumlah sumbangan maksimum yang boleh diberikan kepada setiap entiti. Antara lain juga ada PAC Political Action Committee, kepada Party Committee, kepada Party Committee di peringkat nasional, dan juga Additional National Party Committee Account, yang mana ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita entiti yang siapa, individu yang mana, syarikat ataupun organisasi, jumlah maksimum yang boleh diberikan untuk setiap pilihan raya. Tetapi dalam konteks Amerika Syarikat, PAC ataupun Super PACs dibenarkan untuk menerima dan juga menyumbang dana politik secara tanpa had, unlimited transfer. Tapi itu sedikit sebanyak untuk berikan gambaran berkenaan dengan dana politik yang diamalkan di Singapura dan juga Amerika Syarikat. Dan kembali bersama tetamu ketika ini, Aira Azhari, pengurus penyedia Ideas, untuk memberikan gambaran juga berkenaan dengan limit ataupun had berkenaan dengan dana yang boleh diberikan. Kerana Aira nyatakan dalam tulisan pada tahun 2021 bahawa bersih mencadangkan supaya dana awam sebanyak RM123 juta diperuntukkan mengikut kadar jumlah undi yang dimenangi dalam PRU sebelumnya, dan bersih juga menyarankan jumlah maksimum yang patut diperuntukkan oleh kerajaan untuk parti politik ialah RM133 juta. Berikan pecahan dan penjelasan dan signifikan angka tersebut, Aira. Ya, dalam kertas polisi bersih itu 133 juta kalau tak silap saya. Dia sebenarnya sangat sikit ya jika kita bandingkan dengan jumlah perbelanjaan kerajaan ataupun belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan pada setiap tahun. Tak sampai 5% atau sangat sikit jumlah dia. Jadi walaupun 133 juta tu mungkin secara nombor tu kita rasa besar, tetapi sebenarnya ia adalah jumlah yang sedikit. Dan rakyat Malaysia kena ingat ya, jika kita ada akta ni dan amount 133 juta itu jadilah diberi kepada parti-parti politik, sebenarnya amount itu kalau nak dibandingkan dengan jumlah wang yang hilang disebabkan rasuah, ketirisan di Malaysia ni, sebenarnya wang itu sebenarnya tak besar pun jumlah dia. Jadi sebenarnya kita kena fikir ya, berapa harga yang kita sanggup bayar demi satu demokrasi yang sihat dan juga matang. Dan saya percaya bahawa politik terutamanya pada abad ke-21 tahun 2023 ini tidak akan menjadi lebih murah. Ya, aktiviti politik malah akan menjadi semakin mahal kerana sekarang seperti kita sedia maklum, platform-platform dalam talian ya, online banyak digunakan dalam kempen politik, dan ini menelan kos yang banyak. Dan penduduk Malaysia semakin politically literate ya, jadi kesedaran politik itu semakin besar di kalangan rakyat Malaysia, dan ramai di kalangan rakyat kita mempunyai harapan yang tinggi kepada ahli-ahli parlimen dan juga kepada ahli-ahli politik kita. Jadi kita kena ingat bahawa demokrasi yang matang itu perlu datang dengan check and balance, semak dan imbang, of course, tapi ada juga harga yang kita perlu bayar. Dan untuk parti-parti politik kita yang bakal menerima wang ini, jika jadilah proposal ini, maka ia akan mengurangkan kebergantungan kepada memberi projek, kontrak dan sebagainya untuk mendapatkan wang politik. Jadi saya percaya ini satu
quid pro quo lah yang saya rasa agak reasonable ya untuk rakyat Malaysia. Dan ini pentinglah supaya kita tak lagi kita boleh kurangkanlah kes-kes rasuah yang kita sering dengar setiap minggu sekarang ni di Malaysia, sedikit sebanyak. Ya. Sebelum saya beralih kepada soalan seterusnya, saya harus minta Aira untuk jelaskan quid pro quo. Itu antara istilah yang sering disebut dalam drama-drama politik Amerika Syarikat dan juga sering disebut di kalangan orang politik. Quid pro quo secara ringkas, apakah maksudnya ya Aira? Dia maksudnya kalau kita memberi sesuatu, kita akan mendapat balasan lah daripada pemberian kita itu. Jadi dalam konteks ini, kalau kita bayar harga untuk demokrasi yang lebih matang, maka kita akan mendapat sistem demokrasi yang lebih lestari dan lebih adil untuk semua. Ataupun dalam bahasa yang lebih lokal, kita sebut I scratch your back, you scratch mine, ataupun I help you, you help me. Begitulah kurang lebih masuk quid pro quo itu, tapi dalam istilah yang lebih canggih. Dan kita beralih pada soalan seterusnya, kita nak bangkitkan juga bila kita nak sambut kecelikan berkenaan dengan senario politik dalam negara. Ada dua model seperti tadi. Singapura menetapkan bahawa hanya usia tertentu, hanya entiti tertentu yang boleh menyumbangkan sumbangan politik tanpa dinyatakan secara jelas apakah limit kepada sumbangan tersebut. Di Amerika Syarikat juga nyatakan perkara yang sama tapi tidak sebut tentang usia, tapi ada secara jelas berkenaan dengan had sumbangan individu ataupun entiti selain daripada entiti awam. Dalam konteks negara kita, apakah kita akan mengadu dua model ini ataupun ada model lain yang harus kita pertimbangkan, Aira? Ya, saya rasa di Singapura punya model di mana setiap pengundi ada berapa Singapore dollar yang mereka nak, dan ada cap dia di situ. Dan di Amerika juga sama, dijelaskan dengan sangat teluslah oleh SEC. Dan di Malaysia saya percaya kita perlu juga ada had ini untuk individu, tetapi jumlahnya itu inilah kenapa kita perlu ada bipartisan, perbincangan dari bipartisan untuk kita perincikan lagi apakah amount yang sesuai untuk Malaysia, kerana kita tidak boleh letak amount yang terlalu tinggi sebab nanti ia akan menggalakkan wang yang terlalu banyak ke dalam sistem politik kita, dan dia juga tak boleh terlalu rendah kerana nanti amount yang rendah ni sebenarnya pun susah untuk dipantau oleh the monitoring body lah yang akan memantau derma ataupun dana politik ini. Jadi amount itu sebenarnya sangat penting untuk kita fikirkan dengan lebih jelas apa yang sesuai dalam konteks Malaysia. Tetapi saya juga nak sentuh sesuatu tentang anonymous donation, iaitu derma yang di mana penderma itu tak perlu declare identiti mereka. Dan saya rasa di Malaysia kita harus ada satu kompromi lah di mana penderma yang menderma kurang daripada sejumlah amount yang harus kita tentukan, yang mereka boleh menderma dengan tidak menyatakan identiti mereka, ataupun you can have anonymous donation tapi amount tu mesti ada had dia lah. Jadi kenapa saya kata kita perlu consider perkara ni di Malaysia, kerana di Malaysia kita ada satu fenomena di mana mereka yang menderma kepada parti politik pembangkang ada risiko untuk diancam oleh pihak lawan contohnya. Jadi kita tak mahu perkara seperti ini berlaku. Jadi mungkin kita kena ada satu titik tengah lah di mana kalau you derma below a certain amount, kita boleh protect you punya identiti. Tetapi jumlah tu masih lagi harus declare lah dengan telus. Jadi mungkin kita kena ada satu titik tengah di situ. Kalau kita ambil contoh daripada Singapura, dinyatakan dalam akta ini bahawa identity of person giving a donation less than $20 in a cash received anonymously boleh diterima. Tapi kalau untuk sebuah parti politik ataupun sebuah entiti politik itu, mereka tidak boleh menerima sumbangan yang anonymous, yang tidak diketahui identiti penyumbangnya, lebih daripada $5,000 untuk tempoh-tempoh yang ditetapkan. Antara lain sebut di sini berkenaan dengan tarikh, berkenaan dengan pilihan raya dan sebagainya. Tapi the general idea ialah
tidak boleh terima sesebuah parti politik itu sumbangan yang tidak diketahui identiti penyumbangnya lebih daripada $5,000 untuk satu tempoh tertentu. Adakah itu juga wajar untuk kita implementasi selain daripada soal jumlah minimum atau maksimum seorang individu boleh sumbangkan kepada parti politik? Ya, saya rasa ini satu provisi yang ada potensi yang baik untuk kita letakkan di dalam draft ataupun di dalam rang undang-undang yang akan dibentangkan satu hari nantilah jika ia menjadi realiti. Disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, kerana kita juga tidak mahu rakyat Malaysia takut untuk menderma sebab ini ada potensi untuk berlaku di mana kalau identiti itu diletakkan di ruang awam, mungkin ia akan menyebabkan rakyat Malaysia rasa takut ataupun rasa was-was untuk memberi wang kepada parti politik yang mereka sokong. Dan ini ada potensi untuk sebenarnya kita panggil democratic suppression lah. Maksudnya hak demokrasi, hak seseorang rakyat Malaysia di dalam demokrasi itu sepatutnya ialah he or she can donate beberapa amount of money yang dia nak, ya, dan kita tak nak ketakutan itu menghindar daripada mereka menderma wang kepada parti politik yang mereka sokong. Ya, jadi saya sokonglah kalau kita ada proposal juga. Baik. Terima kasih Haira Azhari, Pengurus Penyelidikan IDEAS, berkongsi pandangan berkenaan dengan dana politik dan informasi institusi. Dan seperti mana Haira nyatakan, pada tahun 2021 sudah pun ditulis satu artikel yang jelas berkenaan dengan idea-idea dasar berkenaan dengan pendanaan politik, dan kita harapkan supaya engagement lebih lanjut daripada IDEAS boleh dilakukan di peringkat menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan boleh kongsikan dengan kita juga yang berkenaan dengan apakah perbincangan yang akan dibangkitkan nanti. Itu sahaja untuk kupasan waktu ini. Terima kasih Haira Azhari, dan bersebut tentang dana politik. Itu antara bacaan-bacaan ataupun bahan yang anda boleh rujuk untuk dapatkan idea lebih lanjut berkenaan dengan dana politik yang dilaksanakan bukan sahaja di Singapura tetapi juga di Jerman, di Amerika Syarikat. Ada banyak bahan bacaan di situ, dan kita kongsikan sedikit sebentar tadi untuk berikan gambaran kepada anda bahawa ini bukan semata-mata soal sumbangan individu tetapi juga berkenaan dengan bagaimanakah sebuah parti politik itu dapat mengumpul dana bagi tujuan aktiviti-aktiviti politik. Tujuannya tiada lain tiada bukan sesuai dengan pelan anti rasuah nasional yang dibentangkan sebelum ini supaya dapat dilaksanakan demi melahirkan demokrasi negara yang lebih matang dan lebih baik. Itu sahaja kupasan untuk 100 hari kerajaan perpaduan bersama saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.